السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan kitab hadis Bulughul Maram dengan syarah Tawdih Al-Ahkam oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-123. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجحه غيرهما وقفه. Baik, hadis dalam Musnad Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim tentang darjat hadis ataupun kita belum baca lagi tentang terjemahan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang ya'ti imra'atahu wa haidun, yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan isterinya itu haid, waktu haid, maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu bersedekah dengan 1 dinar ataupun setengah dinar. Berkenaan dengan darjat hadis, para ulama berselisih pendapat tentang penerimaan dan penolakan hadis ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan dia berkata hadis ni maknanya hadis yang baik, ma ahsanahu min hadithin, hadis yang elok, yang baik kan daripada hadis. Maka dikatakan kepadanya, adakah kamu berpegang dengan hadis ini? Tadhhabu ilaih? Qala na'am, dia kata ya, saya berpegang dengan hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, begitu juga Tabrani dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih di atas syarat Al-Bukhari. Al-Hakim dan Al-Zahabi dan Ibn Daqiq Al-Aid dan Ibn Qayyim, Ibn Hajar Al-Asqalani telah mensahihkannya. Dan hadis telah didhaifkan oleh Ibn Sakan dan Ibn Salah. Adapun An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menakalkan ijma' di atas kedhaifan hadis ini dalam syarah Muslim dan juga dalam majmu' dia, majmu' syarah Muhadzab. Dan dakwaan ijma' itu tertolaklah kan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, padanya ittirabun kathir jiddan, terdapat banyak percanggahan dalam pada matanya dan pada sanadnya, dan terdapat perselisihan pada perkataan Al-Imam Ahmad. Maksudnya berlaku perselisihan banyaklah tentang pendapat ataupun perkataan Al-Imam Ahmad dan perkataan At-Tirmizi rahimahullah. Ulama Al-Amsar menyatakan, ini ulama Al-Amsar, para ulama daripada seluruh tempat ataupun bandar, mengatakan tidak ada fidyah. Okay? Dalilnya, dan ia merupakan dalil bahawa hadis itu tidak diamalkanlah, tidak diikuti. Di mana berlaku perselisihan pendapat ulama dalam penerimaan ataupun penolakan hadis inilah. Baik, adapun Syekh Albani dia kata hadis ni sahih. Apa yang dapat diambil daripada hadis ini? Sebelum tu kita kena tahu bahawa 1 dinar tu yang dikatakan oleh ulama, dinar Islami ni macam mana? Dan dinar adalah kepingan wang emas. Jika ditimbang beratnya
4 gram, 4.25 gram lah. 4.25 gram, 4 suku gram. Ya. Tak sampai 4 gram setengah lah, lagi 5, ya kan? 4 gram setengah, jadi 4.25 gram. 1 dinar. Ya. Baik, apa yang dapat diambil pada hadis ini? Yang pertamanya, diharamkan menyetubuhi isteri dalam keadaan haid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ma'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi. Hendaklah kamu semua jauhi wanita dalam keadaan haid. Maksudnya jangan kamu menyetubuhi mereka dalam keadaan mereka itu haid. Adapun Yahudi berselisihan dengan bersalah dengan orang-orang Yahudi. Mereka apabila wanita haid, mereka akan keluarkan daripada rumah. Mereka tidak akan makan dengannya dan tidak akan tidur sebumbung dengannya. Bagi wanita haid ni dikeluarkan dari rumah, duduk dalam kandang lembu ke apa ke sampai habis haid dia, baru boleh masuk rumah. Itu pengamalan kaum Yahudi. Okey, adapun Islam tidaklah begitu. Islam maknanya tidak yang tak boleh hanya menyetubuhinya, kan? Lain semua bolehlah. Itu maksudnya. Jadi Allah kata, hendaklah kamu jauhi wanita dalam keadaan dia tu haid, jangan menyetubuhinya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kamu mendekati mereka, jangan menyetubuhi mereka sehingga mereka suci. Dan apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka daripada cara yang Allah Ta'ala perintahkan kamu datangi mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, aqbil wa adbir wattaqid dubura. Maknanya depan dan belakang, dan jauhilah dubur. Tidak boleh menyetubuhi isteri melalui duburnya, kan? Baik, itu diharamkan. Jadi kalau mengikut hadis ini, orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan isterinya haid, maka dia kena bayar kafarah lah, iaitu dengan 1 dinar, iaitu 4.25 gram. Seperti yang disebut oleh Syekh dalam kitab ni lah. Jadi al-wat'u al-muharram, jima', persetubuhan yang diharamkan macam mana? Iaitu memasukkan ilaj, memasukkan zakar lah ke dalam farash isteri tadi. Adapun mubasyaratul haid fi ghairil farji, adapun maknanya bermain dengan isteri di selain daripada farash kemaluan dia, maka itu dibenarkan lah. Dan hadis Aisyah yang terdahulu telah menunjukkan di atas yang demikian. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wujubul kafarah, wajib kafarah bagi orang yang menyetubuhi wanita ataupun isteri yang sedang haid mengikut qiyas. Ya, dia kata kalau hadis yang dhaif ikut qiyas. Walaupun tidak ada nas dia kata, tapi mengikut qiyas. Jadi maknanya bagaimana mereka yang mendakwa bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah menolak qiyas, Ibn Qayyim, para ulama, kan, yang dituduh sebagai ulama Wahabi menolak qiyas. Ini semua tuduhan dan tuduhan yang tidak berasas, kan? Maksudnya lidah yang tak bertulang tadi, kan, itu maknanya bahayalah pada diri sendiri dan orang lain. Jadi demikian itu bahawa segala maksiat yang diharamkan, seperti bersetubuh ketika berpuasa, bersetubuh ketika berpuasa, puasa ini puasa Ramadan, kan, maka itu mana ada kafarah dia, itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Begitu juga dalam keadaan ihram, kan, bersetubuh dalam keadaan ihram, kemudian dalam keadaan isterinya haid, semuanya ada kafarah dia. Ini bersalahan dengan segala maksiat yang diharamkan jenisnya, seperti kezaliman, zina, yang mana ini tidak disyariatkan kafarah, kan, dia hanya denda. Kalau zina dia kena hukum had lah, hukum hudud, kan, tidak ada kafarah. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh Syekh di sini, khilaf al-ulama, perselisihan antara ulama berkenaan inilah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum persetubuhan, kafarah bagi orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid. Jadi Imam Ahmad kata wajib bayar kafarah lah, kan, bagi mereka yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid.
Dan isterinya juga wajib bayar kafarah sekiranya dia yang mengajak suaminya ataupun itulah, kan, mentaati, dia panggil ataupun dia mentaati suaminya tadi dalam perkara yang diharamkan, kan. Dan kafarah itu mengikut maknanya pilihan lah, sama ada nak bayar 1 dinar ataupun setengah dinar, ada pilihan mengikut hadis dalam bab ni lah. Adapun al-immah al-thalathah, para imam yang 3 selain pada Ahmad, mereka mengatakan bahawa tidak ada kafarah atas orang yang menyetubuhi isterinya ketika haid, bahkan dia berdosa saja dan dia wajib bertaubat. Begitu juga kata isterinya tak wajib kafarah tapi berdosa lah, wajib istighfar, bertaubat lah. Kata Tirmizi, itulah pendapat ulama al-amsar, ulama di segala negeri. Dan kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, maka dia memohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang menyetubui isteri dalam keadaan haid tadi, dia kena istighfar kepada Allah. Yang mana asalnya bahawa pertanggungan, bahawa kewajipan, kan, kewajipan seseorang itu terlepas apabila tidak ada dalil yang menunjukkan, dalil yang sahih menunjukkan dia kena melakukannya atau kena membayarnya, kan, maka dia terlepaslah tanggungan kewajipan tadi kerana tidak ada dalil. Panggil bara'atu az-zimmah, bara'atu zimmah. Maksudnya asal ni kita tak menanggung apa-apa, itu maksud dia. Bila kita tak ada dalil, maka kita tak menanggung apa-apa lah, maksud apa-apa bayaran lah, maksud begitu kafarah tadi. Kalau ada dalil yang sahih, ikutlah dalil yang sahih tu. Baik, kata al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, hujah mereka yang tidak mewajibkan kafarah ni, maksudnya pada hujah mereka iaitu hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib ni apa dia? Maksudnya hadis ni ada hadis lain yang mari yang bercanggah dengan hadis ni, dari sudut kekuatan sama, kan. Maksudnya tak boleh nak tarjih hadis mana yang lebih kuat di antara dua hadis yang bercanggah tadi. Jadi hadis ini muttarib, jadi terdapat ittirab pada hadis ini. Sebab tu bila terdapat ittirab, maka hadis itu ditolak lah, dhaif. Jadi kembali kepada asal lah. Apa dia asal? Asalnya maknanya tidak ada apa-apa kafarah lah. Jadi itu menjadi hujah bagi mereka yang tidak mewajibkan. Kenapa? Kerana hadis itu di sisi mereka tidak sahih. Adapun mereka yang mewajibkan, mereka melihat hadis ini adalah sahih dan sungguhnya dia adalah salih, baik untuk mewajibkan hukum syar'i. Hadis itu maknanya hadis yang boleh digunakan untuk mewajibkan, menjadikan satu hukum dalam syariat. Jadi hadis dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan dia beramal dengan hadis ini sebagaimana telah diamalkan oleh sekumpulan yang lain daripada golongan salaf, yakni generasi awal. Qala, berkata Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sanadnya sahih, disahihkan oleh sekumpulan daripada ulama yang terdahulu dan ulama yang terkemudian, dan dikeluarkan oleh ashab as-sunan. Ashab as-sunan ni maksudnya para penyusun kitab-kitab hadis. Dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih di atas syarat Al-Bukhari, dan disahihkan juga oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Zahabi dan Ibn Daqiq Al-Eid dan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu al-jami'. Wallahu a'lam. Di sini Syekh kata rahimahullah, di sini ada tambih, ada peringatan untuk kita, perhatian. Dia kata di sini para ulama berselisih pendapat tentang wajah cara memilih di antara 1 dinar dan setengah dinar. Di atas 2 pendapat lah, kan? Macam mana kita nak guna setengah dinar ataupun 1 dinar dalam perkara ini? Baik, dikatakan dinar, 1 dinar untuk orang yang menyetubuhi isterinya di awal waktu haid. Dikatakan, qila ni maksudnya dikatakan, tidak ada dalil lah maknanya, tidak ada dalil yang menunjukkan. Sebenarnya ini hasil daripada ijtihad mereka lah, para ulama. Dan setengah dinar untuk mereka yang menyetubuhi isterinya dalam haid, tapi di akhir waktu haid tadi. Ini dikuatkan ataupun disokong bahawa darah di waktu awal haid itu lebih bahaya, lebih bahaya dan lebih
mendatangkan mudarat daripada darah yang di akhirnya. Begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya dikatakan bahawa pilihan untuk membayar 1 dinar ataupun setengah dinar sebagaimana pilihan orang yang bermusafir untuk qasar solat ataupun nak solat tamam. Kan? Katanya itulah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala cenderung kepada pendapat ini. Pendapat yang kedua ni. Dan dah diulang tadi, disebut tadi bahawa kadar 1 dinar sama dengan 1 dinar sama dengan 4.25 gram, ya. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan dia kata tidak dibenarkan, tidak diterima melainkan dinar yang telah dicop. Maksudnya dinar yang digunakan, bukan dipanggil emas ketul tu tak. Dia maksudnya dinar, macam zaman tu dinar dia telah ditempa. Kan, telah ditempa jenis keping, ada cop dan sebagainya kan. Dinar tadi. Jadi Ibn Taimiyah kata tak diterima melainkan dinar yang telah ditempa tadi lah, dicop tadi. Kan? Kenapa? Kerana dinar itu adalah nama bagi sesuatu yang telah ditempa. Kan? Dan ia menzahirkannya dalam al-furu' lah. Baik. Adapun yang masyhur daripada mazhab ini mazhab Hanbali lah. Sebab syekh kita ni orang yang bermazhab dengan mazhab Hanbali. Maka dia kata diterima al-madrub, yang ditempa dan selainnya. Yang selain tempa pun boleh juga. Adapun nilai dia. Nilai 1 dinar tadi daripada perak. Jadi sekarang kita tak guna dinar, tak guna perak, kita guna kertas. Kan, sampai tu masa kertas tak laku. Kan? Nak bungkus belacan pun tak boleh sebab kecil. Belacan besar pada duit RM1. Jadi sebenarnya yang terbaiknya adalah penggunaan duit dinar. Tapi penggunaan duit dinar maknanya kita tak buat lah. Jadi kalau kerajaan dia putuskan untuk buat penggunaan dinar, emas, perak tadi kan, baguslah. Tapi semua terikat dengan bank dunia kan. Dikuasai oleh orang kafir barat tadi, nampak macam mana? Gitu, orang Islam dah lemah. Kalau Islam dah kuat, umat Islam dah kuat, dia apa aku kisah? Dia boleh kata apa aku kisah, apa kami kisah. Kan, kalau dia kuat. Tapi nak ceritanya, itu satu bukti dalil lah bahawa umat Islam dalam keadaan lemah yang amat sangat lah. Kita nak buat apa? Kan, terpaksa ikut telunjuk. Contohnya kita kata dalam masalah zaman sekarang lah. Kan, satu dunia pakai. Ini kemananya kita kena ikut lah. Nak lawan tak boleh. Nak lawan tak boleh, kena ikut. Begitu. Tapi jangan taksub sangat lah. Sampai ada sahabat kita ni taksub ke sini, taksub ke sini. Ya, khairul umuri awsatuha. Jangan taksub sangat. Jangan duk kutuk orang sangat. Yang A kutuk B, B kutuk A. Kita tengok kan. Jadi maknanya, yalah mungkin kebenaran dari sebelah ni, mungkin sebagian kebenaran dari sebelah ni. Jadi maknanya timbang-timbang lah. Jangan taksub. Tengok sahabat-sahabat kita yang belajar sunnah pun kadang-kadang, kan, nampak macam ni sangat lah. Kan. Maknanya khairul umuri awsatuha. Maknanya ada yang i'tidal. Kan. Maknanya benda ni kita kata benda ijtihad. Mungkin ihtimal puak sebelah A ni betul. Mungkin puak sebelah B betul. Jangan kita maknanya tunjuk sangat bahawa kita ni kan dah belajar sunnah tapi tak macam ikut sunnah pula. Kan? Gitu. Ya khairul umuri awsatuha. Jangan terlalu maknanya taksub. Kan? Jadi Islam tidak mengajar kita untuk taksub kepada mana-mana pendapat. Bahkan ia bukan pendapat ijtihad dalam syariat pun. Kan? Cumanya ijtihad dia ijtihad ilmu kita panggil dari sudut kepakaran, perubatan, kan? Masing-masing mereka berijtihad dan masing-masing ada dalil yang hujah. Kan? Jadi begitulah. Di sana di Syekh ni dia ada datangkan lah, dia ada sebut kemudaratan menyetubuhi wanita ketika haid ni. Apa yang boleh mendatangkan mudarat? Di antaranya boleh berlaku apa dia? Di antaranya boleh membawa kepada kemandulan al-aqam. Ya kan?
Kemudian boleh menyebabkan hamil di luar rahim, berlaku kehamilan luar rahim. Ini antara sebab dia. Ini mudarat, kan? Kemudian boleh jadi penyakit, dia panggil apa tu, penyakit pundi kencing tu, masalah pundi kencing, kan? Dia kata di sini jihaz al-bauli, boleh menyebabkan situ. Kemudian boleh mengurangkan keinginan wanita untuk bersetubuh ataupun bersama dengan suaminya. Boleh menyebabkan wanita tu kurang keinginan. Itu di antara mudarat yang disebut oleh sebahagian atibak lah. Atibak, kata Doktor Tabib Muhammad Ali Albar. Ini apa yang Syekh sebut di sini, maknanya seorang tabib yang bernama Muhammad Ali Albar. Dia sebut di antara mudarat ini yang diketahui, yang telah dikaji. Di sana ada banyak-banyak lagi kemudaratan yang belum ditemui, ya kan? Kajian itu belum sampai tahap situlah. Okey. Kemudian boleh mendatangkan sakit sebelah kepala. Sakit di separuh kepala ni boleh jadi sakit sudak, sakit kepala separuh. Kemudian boleh menyebabkan wanita itu dalam keadaan dia ni kesempitan. Jadi macam dalam keadaan kesempitan, hidup dia rasa macam sempit, kan? Jiwa dia rasa macam tertekan. Dia boleh mendatangkan tekanan jiwa, ya kan? Begitu. Banyak lagi yang belum diketahui, kata doktor di sini, ya. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita secara umum dalam surah Al-Baqarah 222 tadi, ya kan? Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Hendaklah kamu jauhi wanita dalam keadaan mereka haid, dan janganlah mendekati mereka, jangan menyetubuhi mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka mengikut apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Di sini Allah Ta'ala sebut tentang adha, kan? Allah Ta'ala sebut tentang adha, kan? Mana itu dia merangkumi segala mudarat yang banyak lah, kan? Yas'alunaka 'anil mahid, kan? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya engkau tentang wanita haid, katakanlah ia adalah kotoran, penyakit. Itu. Hadis yang ke 124, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi. Okey. Hadis ini maknanya hadis muttafaqun alaih pada hadis yang panjang, kan? Cerita berkenaan dengan wanita tadi kurang agama dan kurang akalnya, okay? Kita boleh tengok hadis yang secara keseluruhannya. Kalau hadis ya, cumanya di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia datangkan hadis yang pendek sini, kan, sebagai syahid lah, kan? Okey. Ya. Saya tak ingat dia punya matan hadis tu. Hadis panjang. Bulughul Maram. Okay. Apa tadi? Hadis panjang, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kan? Ya. Nabi kata, Nabi SAW keluar pada waktu hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri ke musalla. Maka Nabi SAW lalu pada kaum wanita. Maka Nabi kata, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kamu semua
Sungguhnya aku melihat kamu semua ahli neraka yang paling banyak. Ahli neraka yang paling ramai adalah kamu lah. Mereka kata dengan sebab apa ya Rasulullah SAW? Nabi kata kamu memperbanyakkan laknat dan kamu kufur kepada suami. Para suami lah. Maka aku tidak melihat daripada orang yang kurang akal dan agama. Kan? Itu sampai habis hadis panjang tadi kan. Maknanya nanti para wanita bertanya, apakah kekurangan agama dan kekurangan akal kami? Para wanita tanya kepada Nabi SAW. Maka itulah Rasulullah beritahu, tidakkah apabila dia haid, apabila seorang wanita itu haid, dia tidak solat dan tidak puasa. Jadi orang lelaki boleh mana solat dan puasa penuh. Tak boleh tinggal langsung solat dan puasa kan, lagi hidup. Orang lelaki ni lagi hidup tak boleh tinggal puasa dan solat. Kecuali puasa lah ketika musafir, maknanya diberi kelonggaran untuk berbuka, tapi dia kena sempurnakan balik. Adapun wanita solat dia tak ada qada dah, habis-habis lah. Hanya puasa saja yang disuruh dia qada puasa tadi kan. Begitu. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya diharam, apa dapat diambil dari hadis ini, diharamkan solat ke atas wanita haid dan tak sah solat dia. Kalau dia solat, tak sah solat dia. Dan selepas dia suci berhaid, tak perlu nak qada solat yang dia telah tinggalkan. Tak ada qada. Macam tu je lah habis. Jadi banyak bab qada solat ni kan. Gitu. Jadi kalau solat tu kena qada, kalau ditinggalkan dengan sengaja, nescaya wanita haid pun kena qada lah solat. Kenapa? Kerana mereka dengan sengaja meninggalkan solat. Jadi gitu. Itu di antara dalilnya. Tak ada qada dalam solat. Yang ada hanya istighfar dan taubat. Walaupun apapun di situ ada perselisihan di antara para ilmuwan lah ataupun para ulama tentang qada solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Okey, diharamkan berpuasa atas wanita haid, akan tetapi ia mengqada sekadar sekadar hari yang dia telah berbuka padanya lah. Ketika hari haid, kalau 7 hari lah dia bayarnya. Begitu. Dia qada balik. Kata Ibnu Al-Munzir dan Al-Wazir bin Hubairah dan An-Nawawi rahimahumullah, para ulama sepakat di atas wajib qada puasa atas wanita haid dan gugur fardu solat daripadanya pada hari haidnya. Tak wajib qada. Ya, tak boleh qada. Sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ia berkata, kunna nu'maru bi qada'is shaum. Sungguhnya kami telah diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru bi qada'is salati, dan kami tidak diperintahkan untuk menunaikan salat. Qala al-ulama'u, kata para ulama, beza di antara keduanya, puasa dan salat. Apa beza antara puasa dan salat? Bahawa solat itu berulang. Maknanya satu hari 5 kali sehari kita sembahyang kan. Fardunya 5 kali, 5 waktu. Jadi maknanya tidak wajib untuk mengqadanya. Ya kan? Kerana dipanggil kesempitan lah. Kesempitan kat atas dia. Kalau 7 hari nak kena kira lah. 5 kali 7, 35. Di 35 kali solat. Ini bersalahan dengan puasa. Puasa hanya sekali saja setahun. Kalau ditinggal 1 hari, kena dibayar 1 hari. Yalah dalam setahun tu. Itu maknanya. Di sana ada faedah kata Syekh sini rahimahullah. Wanita haid tertegah daripada melakukan ibadat yang lain. Di antaranya ditegah masuk ke dalam masjid. Kerana hadis, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan tidak orang yang berjunub. Jadi hadis ini ada pertikaian juga. Antara ulama ada yang mendhaifkannya, begitu. Dan tidak sah, yang keduanya tidak sah dia bertawaf. Kerana hadis at-tawaf bil baiti salatun, tawaf di Kaabah adalah salat. Kemudian
ditegah daripada membaca Al-Quran kerana hadis Abdullah bin Umar, wala taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran, janganlah wanita haid dan wanita haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Ini juga berlaku perselisihan ulama antara tentangnya. Kerana la tamassul mushaf, la tamassu al-mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf. Kerana hadis Amr bin Hazam, la yamassul mushafa illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Ini juga berlaku perselisihan ulama tentang perkataan tahir ni apa dia. Kan di sana hadis yang digunakan bahawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah berkata, subhanallah innal mu'min la yanjus, maksudnya Allah sesungguhnya orang beriman tidak najis. Nabi kata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia berjunub, dia nampak Nabi SAW lalu dia pusing kot lain. Nanti Nabi tanya dia, kan? Dia pun beritahu dalam keadaan dia berjunub lah. Nabi kata subhanallah innal mu'min la yanjus, orang beriman tidak najis. Baik. Kemudian faedah yang kedua, penjelasan tentang pendapat yang mengharuskan bacaan Al-Quran dan menyentuhnya bagi wanita haid untuk belajar dan mengajar, ta'allum dan ta'lim. Jadi mazhab Maliki dalam yang sahih daripada di sisi mereka menyatakan bahawa harus menyentuh mushaf bagi wanita haid dan membacanya, kan? Dalam keadaan belajar dan mengajar. Dan mereka mempunyai beberapa dalil tentangnya. Jadi di sini maksudnya di antara hujahnya dapat memudahkan ke atas wanita-wanita yang nak belajar, okay? Wanita-wanita belajar agama dan wanita-wanita yang nak mengajar di madrasah-madrasah tahfiz Al-Quran, okay? Sehingga Al-Quran itu tidak dilupai lah daripada wanita yang menghafalnya, okay? Terutamanya pada hari-hari nifas, kan? Terutamanya di hari-hari nifas. Dan orang yang panjang masa haid dia. Ini adalah mazhab Al-Bukhari, Tabari, Ibn Munzir, Dawud, Sya'bi, dan mazhab Syafi'i yang lama, dan riwayat daripada Ahmad. Dan telah mengambillah oleh pendapat ini, mengambillah dengan pendapat ini oleh kebanyakan daripada ulama al-asr, ulama zaman inilah. Itu maksud dia. Untuk dipanggil belajar dan mengajar dibenarkan. Habislah situ, masuk pula hadis yang ke-125. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika kami sampai di Sarif ni apa dia? Satu lembah, satu kawasan wadi, kawasan wadi ataupun lembah yang terletak di sempadan tanah haram daripada arah Tan'im, lebih kurang 10 km lah daripada Masjidil Haram. 10 km daripada Mekah, kan? Baik. Dia kata sini jarak dia daripada sempadan tanah haram itu, daripada arah Tan'im, jarak dia 10 km seumpama lebih kurang macam tu. Dan jarak daripada Mekah Masjidil Haram tadi dengan 18 km lah jarak dia, lembah itu. Jadi maknanya di situ ada jalan untuk orang yang hendak pergi ke Madinah daripada Mekah, dan orang daripada Madinah hendak pergi ke Mekah, itu mereka akan lalui jalan tu lah, kan? Dia di antara Mekah dan di antara Wadi Al-Jumum atau Marad Zahran, yang sekarang ini terkenal dengan nama An-Nawwariyah, ya?
Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku didatangi haid waktu itu. Datang haid. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh orang yang berhaji. Selain kamu tidak boleh bertawaf di Kaabah sehingga kamu bersuci lah. Sehingga kamu suci daripada haid. Ma yu'khadhu min al-hadith, apa yang dapat diambil daripada hadis ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kana Aisyah muhrimatan bil umrati mutamatti'atan biha ila al-haji. Adalah Aisyah dia berihram dengan untuk dengan umrah dulu, kerana dia buat haji tamattu'. Buat haji tamattu' ni kita ihram dengan umrah dulu, kan? Sehingga kita selesai umrah, kita tahallul, kita bolehlah pakai baju biasa, buat apa saja kan, kita tak ada ihram lah. Nah, itu haji tamattu'. Nanti bila sampai hari tarwiyah, 8 Zulhijjah, maka kita akan berangkat ke Mina untuk bermalam di Mina, kan? Di hari tarwiyah tadi, hari 8 Zulhijjah, itu maksudnya. Okey. Jadi hari tamattu', haji tamattu' tu macam tu lah. Kan kita dah tahlul, dah umrah, kita dah tahlul. Kemudian nanti bila masuk hari tarwiyah tu, maknanya kita pakai ihram balik di bilik kita lah. Labbaik Allahumma hajjan. Kita berihram untuk haji pula. Pergi ke Mina, malam Mina. Lepas tu besoknya pagi esoknya pergi ke mana? Esoknya pergi ke Arafah. Arafah hari 9 Zulhijjah, pergi ke Arafah. Kan? Benar matahari pergi ke Muzdalifah. Kan, daripada Muzdalifah kita pergi bermalam di Mina sampai habis hari-hari tasyrik itulah. Melontar jamrah tu kan. Itu maksudnya. Jadi dia buat haji tamattu' lah. Jadi tentulah kita tahu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia akan buat haji yang paling afdal. Kan, begitu juga para sahabat, mereka akan buat haji yang paling afdal. Jadi di sini haji yang paling afdal adalah haji yang tamattu'. Kemudian itu berlaku pada haji wida', haji perpisahan lah. Maksudnya itu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW, pertama dan terakhir lah. Kan? Okey. Jadi Aisyah di tempat itu dia kena maksudnya ditimpa atau didatangi oleh haid lah. Ya. Lebih kurang jarak 18 km daripada Mekah. Daripada tempat mereka duduk tu sampai ke Masjidil Haram Mekah lebih kurang 18 km. Jadi Aisyah telah memasukkan haji dia ke dalam umrah dia. Haji dia masukkan dalam umrah, haji yang tamattu'. Di sini wasarat qarinah li'annaha lam tatamakkan min tawafil umrah. Jadi akhirnya dia jadi daripada tamattu' dia jadi apa? Dia jadi qarin, haji qarin. Kerana dia tak boleh nak tawaf di Kaabah lah. Tawaf umrah tak boleh. Kerana tak boleh nak tahlul. Kerana haid dia tak boleh nak tahlul. Maka jadi haji dia jadi haji qarin lah, haji qarin. Haji qiran. Haji qiran. Ya? Tidak haji tamattu' lagi dah. Pada awalnya dia buat haji tamattu', lepas tu kena ubah lah. Harus mendatangi wanita haid bijami' sya'air al-hajj. Ya. Maksudnya itian al-haid bijami', maksudnya wanita haid ni maknanya dia diharuskan dia melakukan segala perkara haji. Diharuskan bagi dia melaksanakan segala perkara-perkara haji. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jamrah, bermalam di Mina, sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi maknanya kalau dia sebelum tu dia telah melakukannya sebelum datang haid. Sebelum datang haid dia berjaya melakukannya, maka dikira sah. Demikian itulah, sebelum haid dia dah buat lah. Kira sah lah. Dan tidak disyaratkan baginya untuk taharah pun. Bersuci.
Baik, kemudian diharamkan tawaf ke atas wanita haid dan tidak sahlah kalau dia tawaf. Dan yang kelimanya menghormati al-bait dan mengagungkannya. Menghormati al-bait dan mengagungkannya. Yang mana seseorang Islam, seorang Muslim tidak datang ke Kaabah tadi melainkan dalam keadaan dia dalam sebaik-baik keadaan lah, ala ahsani hay'ah, dan maksudnya di atas sebaik-baik penyucian lah maksudnya, kan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kamu di setiap kali kamu nak solat lah, kan? Adalah bangsa Arab, kan? Sehingga zaman jahiliah juga mereka mengagungkan Kaabah dan tidak bertawaf dengannya, tidak bertawaf di Kaabah itu melainkan mereka mengenalkan pakaian yang lain, kan? Yang mana pakaian yang mereka pakai dalam melakukan dosa terhadap Allah Ta'ala mereka tanggalkan, ya? Sehingga kalau datang daripada orang yang datang daripada luar zaman jahiliah untuk bertawaf di Kaabah, mereka tak pakai kain mereka sendiri, dia bakal minta pinjam kain orang Arab yang di Mekah tadi untuk dia gunakan bagi bertawaf ni, ya? Jadi apabila ni contoh orang zaman jahiliah lah, apabila mereka tidak mendapati pakaian yang bersih untuk digunakan bertawaf, maka mereka akan bertawaf dalam keadaan mereka ni tidak berpakaian, telanjang lah, tawafu uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, gitu. Hadis yang seterusnya, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqa al-izari, rawahu Abu Dawud dha'afahu. Daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang halal bagi seorang lelaki untuk bermain dengan isterinya dalam keadaan isterinya itu haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izar, apa yang di atas izar. Ya, maksudnya atas izar, kain bawah atas tangan. Itu maksud gitu. Hadis riwayat Abu Daud dan dia mendhaifkannya. Baik, Syekh di sini kata rahimahullah, al-haditsu dhaifun. Hadis dhaif. Ya. Abu Daud kata tidak kuat, laisa bil qawi. Dan illah sebab dhaif tu dia jahalatu hal Sa'id al-Aghtash. Maksudnya majhul. Sa'id al-Aghtash tidak diketahui oleh ulama hadis. Dia majhul. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dia kata apa? Semuanya kami tidak tahu, kan? Seorang pun daripada kalangan ulama yang mensiqahkan Sa'id al-Aghtash ni atau al-Aghtash. Ya. Dan juga Abdul Rahman bin A'idh, periwayatnya daripada Muadz. Kami tak tahu juga, ulama kami tak tahu juga ni. Kata Abu Hatim rahimahullah, dan riwayatnya daripada Ali mursal. Maka jika demikian, hadis dia daripada Muaz bin Jabal teramat mursal lah, maksudnya teramat dhaif. Dan dia mempunyai syahid, yang hadis yang lain sebagai syahid yang menyokong dia daripada hadis Hakim inda Abi Dawud wa Tirmidzi rahimahullahu al-jami'. Ya. Yang jadi syahidnya hadis pada hadis Hakim yang ada pada Abu Dawud dan At-Tirmizi. Baik, tengok dulu apa yang dapat diambil daripada hadis ini. Yang pertamanya, harus menyentuh wanita haid dengan apa yang di atas kain dia lah, di atas kain. Kalau ikut hadis, tapi ini dhaif, tak boleh sentuh kulit, kan? Tapi hadis dhaif maknanya kembali kepada asal lah, boleh begitu. Baik, yang kedua, larangan daripada menyetubuhinya. Maka ia adalah diharamkan menyetubuhi wanita haid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid.
Yang ketiganya, disuruh wanita haid itu untuk pakai ittizar. Ittizar ni pakai kain yang menutup kemaluan dia, ataupun disuruh dia pakai seluar ketika suami hendak bermain dengannya, begitu kan, bergurau dengan isteri dia. Yang keempatnya, al-hadis yadullu ala tahrim mubasharatil mar'ah fima baina surrati wa rukbah. Hadis menunjukkan bahawa diharamkan menyentuh ataupun itulah kan, isteri tadi di antara pusat dan lutut. Kenapa? Kerana itu adalah tempat izar, itu adalah tempat pakaian dia antara pusat dan lutut. Akan tetapi hadis ini dibantah, maksudnya terbantah, akan terhalang oleh satu ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala kata, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhlah wanita dalam keadaan waktu kamu haid. Dibantah dengan satu lagi hadis yang sahih. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah segala sesuatu kecuali jima' lah. Buatlah apa saja dengan isteri yang haid tadi kecuali jima'. Kan? Itu jadi mana yang sahihnya boleh lah. Seluruh tubuhnya kecuali faraj tak boleh. Itu maksudnya. Kemudian hadis yang seterusnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taq'udu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyya wal lafdhu li Abi Dawud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifasi wa sahahahu al-Hakim. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya adalah wanita-wanita nifas, wanita-wanita yang bersalin, yang melahirkan anak. Mereka tunggu waktu nifas selepas bersalin, selepas beranak, selama 40 hari di zaman Nabi SAW. Diriwayat oleh 5 orang ashab sunan tadi, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Okey. Lafaz Abu Dawud lah, dan lafaz yang lain, walam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyuruh dia untuk qada solat. Kan? Mana solat bagi orang wanita yang bersalin, tak disuruh untuk qada solat. Jadi maknanya kata Syekh di sini dalam kitab Tawdihul Ahkam ni, hadis mukhtalaf padanya. Pada awal dia kata macam itulah, hadis mukhtalaf, tapi yang rajahnya annahu hasan li ghairihi, kata Syekh, bahawa ini hadis ini hasan li ghairihi. Dia jadi hasan kerana hadis yang lain lah yang datang sokong dia, itu maksudnya. Satu kumpulan daripada para ulama, mereka mendhaifkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkan hadis ini apa, siapa? At-Tirmidzi, Ibn Al-Qattan, Ibn Hazam. Baik. Kenapa mereka mendhaifkan? Kerana padanya ada seorang yang bernama Massah Al-Azdiyah, yang mana dia ni majhul. Ulama hadis tak kenal dia ni siapa dia, mana guru dia, siapa dia, majhul. Tetapi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menolak kedhaifannya. Dia kata hadis ni sahih ataupun hasan li ghairihi. Kenapa? Kerana ada syahid dalam Ibnu Majah daripada hadis Anas. Dan padanya ada seorang yang bernama Salam, dia ni orang dhaif, lemah. Dan riwayat Al-Hakim daripada hadis Uthman daripada Abil As, didhaifkan juga oleh Ad-Darqutni, dan Al-Hasan tidak pernah mendengar daripada Uthman. Maka hadis ini saling menguat antara satu bahagian dengan bahagian yang lain lah, yang mana disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Zahabi, dikatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, apa yang dapat diambil daripada hadis ini? Yang pertamanya, an-nifas damun yurkhihi ar-rahimu ma'al wiladah
Nifas apa dia? Nifas adalah darah yang keluar beserta dengan baby lah, yang dilahirkan. Okay? Itu pertama. Yang kedua, para wanita nifas ni, yang bersalin ni, hukum mereka seperti hukum wanita haid. Pada yang wajib dan pada yang haram dan dimakruhkan dan yang harus. Sama aja hukum dia. Kemudian disebutlah hadis juga bahawa wanita nifas mereka tunggu dalam dalam masa 40 hari. Ya kan? Jadi maknanya dia menahan diri, menegah diri dia daripada melakukan apa saja oleh wanita yang suci lah. Gitu. Dia tak boleh buat seperti mana wanita-wanita suci haid yang boleh buat. Maka dia meninggalkan solat. Dia tak boleh solat lah. Ya. Jadi yang dikatakan dia nifas tu ketika dia melahirkan lah. Ketika dia melahirkan anak tadi. Kata At-Tirmizi, para ulama ijma' ya, bahawa golongan an-nufasa, wanita-wanita nifas ni meninggalkan solat selama 40 hari. Ini kata Tirmizi, ulama berijma', bersepakatlah. Kan, illa antara tuhra qabl, melainkan dia melihat bahawa dia tu suci lebih daripada 40 hari. Jadi maknanya bila dah suci sebelum 40 hari, maka dia mandilah. Dia mandi dan dia solat. Begitu. Kata Ibn Rushdi dan selainnya, ibtida'un nifas min khuruji ba'dil walad. Maknanya, bilakah bermulanya dikira darah nifas itu, yakni ketika mula keluarnya baby, ya kan, keluarnya sebahagian daripada baby yang dilahirkan dia, keluar sebahagian, itu dia start dari situ lah waktu dia panggil waktu nifas. Kata Syekh Taqiyuddin rahimahullahu, la hadda li aqall nifas. Syekh Taqiyuddin kata tidak ada had pada sekurang-kurang nifas, tak ada had, kan? Okey. Dia kata wala hadda li aktsarihi, dan begitu juga tidak ada had bagi banyaknya, tempoh banyak nifas tu banyak mana, tak ada had. Walau zada ala 70, walaupun bertambah sampai 70 hari, wa qata'a, baru terputus nifas. Gitu. Dan tidak disuruh dia untuk qada solat selama mana dia tidak yang dia tinggalkan ketika dalam haid dia. Yang disuruh dia adalah mengqadha puasa yang wajib, ni puasa Ramadan lah, dia kena qadha. Baik, di sini ada perbahasan tentang doktor tabib, perbahasan dia panggil di sini, Syekh letakkan nubzah ilmiah fiqhiyah anin nifas, satu dia panggil satu poin yang poin ilmu lah, kan, yang berkaitan dengan ilmu fiqh tentang masalah wanita nifas ni. Kata para tabib, atibak ni kata para tabib, nifas adalah fatrah, adalah masa allati tali al-wiladah, iaitu masa yang mengiringi waktu kelahiran, itu nifas. Dan yang membawa kepada kembalinya rahim lah, kan, allati tuaddi ila audati ar-rahim, maksudnya mengembalikan keadaan rahim tadi, ya. Dan jihaz al-mar'ah at-tanasuli, maksudnya apa dia? Dia panggil jihaz, maknanya anggota wanita yang berfungsi sebagai melahirkan. Dia panggil apa? Rahim ke apa selain tu, kan? Anggota wanita lah yang berfungsi sebagai alat untuk melahirkan. Dia akan kembalikan tu, kan? Kembali kepada apa? Kembali kepada hal keadaannya yang tabi'i, ya kan, sebelum dia dilahirkan, begitu. Sebelum dia melahirkan. Dan ini berhajat kepada satu masa ataupun satu tempoh lah, kan, di antara 6 hingga 8
minggu, 6 ataupun 8 minggu. Dan disebut di sini bahawa darah nifas itu yang keluar daripada rahim selepas kelahiran akan berlalu sampai mungkin sampai kepada 40 hari lah. Tapi kebiasaannya tempoh dia adalah 24 hari kebiasaan. Yang mana darah itu terhenti akan dalam tempoh tersebut. Kan kemudian dia kembali macam biasalah. Kan? Dan dianggap demikian itu adalah natijah hasil terdapatnya baqaya walau basitah, maksud sedikit daripada darah haid yang yang berada di dalam rahim lah. Ya. Baik, kemudian para fuqaha mereka mentakrifkan nifas itu apa? Fuqaha pula mentakrifkan nifas bahawa dia adalah darah yang keluar daripada rahim bersama dengan kelahiran. Ya. Maka mereka yang ni mengambil berat lah dengan darah ini yang menyebabkan rahim tadi, maksud dia keluar daripada dia darah lah. Kan? Baik, adapun hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syarak, kan kita hadirkan di sini. Dia kata beberapa baris, kan, di sini yang mana nifas itu dianggap sebagai nifas, ya, apabila darah yang keluar itu dia maksudnya fama dama ad-damu mawjudan fa huwa nifas, maknanya yang atas, yang di atas tu. Okey, dengan melahirkan apa yang zahir padanya sebagai manusia. Apa yang dilahirkan itu adalah manusia lah, kan, bentuk manusia dilahirkan, maka disitulah dikiranya darah nifas. Dan tidak ada had bagi sekurang-kurang nifas, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak nifas. Ya. Selama mana darah tu ada, maka dia adalah darah nifas lah ketika bersambung, kan. Apabila dia terputus, terhenti, maka dia telah suci. Jadi darah nifas adalah seperti darah haid lah, pada perkara yang diharamkan dia melakukannya, seperti solat, puasa, bersetubuh pada kemaluannya tadi, dan pada perkara yang mewajibkan seperti mandi dan kafarah, membayar kafarah bagi persetubuhan ketika haid, ya. Baik. Jadi ini hukum-hukum yang sabit daripada darah nifas lah. Dia seperti hukum bagi orang yang haid. Jadi habislah kitab at-taharah di sini. Maka insya-Allah nanti kita akan sambung kitab as-salah, kitab yang menjelaskan tentang solat. Jadi kita berhenti dulu di sini. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.